أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada tengah hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam kuliah zuhur atau tazkirah zuhur. Jutaan terima kasih kepada pihak Sirim Shah Alam atas undangan. Moga-moga kita yang menonton di alam maya ni dapat mendapat sedikit keberkatan. Kalau tak dapat banyak, jangan tinggal semualah, maksudnya gitu ya. Moga-moga Allah bagi kebaikan. Baik, pada tengah hari yang berbahagia ini kita cuba nak mengupas tentang kelalaian, tentang kerugian manusia yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi umur, demi peluang, demi ruang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hambanya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni banyak sangat yang rugi. Dan kerugian ini puncanya adalah kalimah paling mudah, iaitu kelalaian. Di mana bahasa yang kita dengar pada hari ini, ulama-ulama menyebut adalah jenayah yang paling besar dalam kehidupan seseorang manusia adalah lalai. Bila mana dia lalai, dia tinggal salat. Bila mana dia lalai, dia buat maksiat. Bila mana dia lalai, dia tinggal segala-galanya. Maka punca kepada kehidupan manusia itu melakukan maksiat. Maksiat adalah lalai. Punca kepada kehidupan manusia itu terbabit dengan dosa, sama ada kecil maupun besar, adalah lalai. Maka kita kena ambil peringatan sedikit pada tengah hari yang berbahagia ini, supaya kita dapat jauh daripada sifat kelalaian. Maksudnya kita cuba memanfaatkan saki-baki kehidupan kita. Sama seperti mana disebut dalam hadis baginda Nabi SAW, iaitu mafhumnya yang berbunyi bahawa ada dua nikmat yang selalu manusia alpa. Dua nikmat selalu manusia lupa, iaitu masa sihat dan masa lapang. Ya, kenapa masa sihat dia tak guna, dia lalai? Kenapa masa lapang dia tak manfaatkan? Jawapannya mudah, dia lalai. Maka sebab itu kelalaian adalah satu benda yang sangat buruk dalam kehidupan manusia. Ada manusia yang lalai sehingga tidak mengambil ilmu agama, sampailah pada hari tua maka dia tidak dapat beribadah dengan sempurna. Ada manusia yang menangguh-nangguh kehidupannya untuk menggunakan ruang dan peluang, dan akhirnya dia menjadi manusia yang rugi, ya, seperti mana yang Allah sebut tadi, wal asr innal insana lafi khusrin, ya, sentiasa dalam kerugian. Baik, pada hari ini saya nak kongsi satu ayat Al-Quranul Karim, iaitu ayat yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-18, surah ke-18 ayat ke-57. Bagaimana Allah bagi tahu kepada kita orang yang rugi, orang yang lupa, orang yang lalai. Ya. Allah menyebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 57, yang mafhum dan maksudnya, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang diberi peringatan tentang ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya.
Itu perenggan yang awal. Mari kita bincang yang pertama dulu. Tidaklah yang orang yang jadi zalim. Zalim ni dosa besar. Zalim ni yang kita nampak adalah zalim kepada orang lain. Kita terlupa rupanya zalim ni sebenarnya atas diri kita juga zalim. Bila kita buat maksiat, kita menzalimi diri kita sendiri. Bila kita tinggal perintah Allah, kita menzalimi diri kita sendiri. Bila kita membiarkan diri kita dicampak dalam api neraka, maka kita berlaku zalim kepada diri sendiri. Maka tidaklah orang yang lebih zalim itu daripada orang yang Allah dah beri peringatan. Hari ini Allah beri peringatan macam-macam. Ada Al-Quranul Karim sebagai peringatan. Ada hadis dan sunnah Nabi SAW sebagai peringatan. Ada kejadian-kejadian di alam kita ini sebagai peringatan. Semuanya. Dengan peringatan ini rupa-rupanya tidak membawa orang tu berubah. Tidak membawa dia ingat kepada Allah, lalu dia berpaling daripadanya. Berpaling daripada peringatan Allah. Berpaling daripada ayat Al-Quran yang ada 6,236 ayat, 30 juzuk, 114 surah. Tak ada bagi kesan kepada dia. Berpaling daripada ratusan ribu sunnah Nabi SAW. Maka dia berpaling, dia tak dapat peringatan. Yang ni yang kita nak sebut pada hari ini. Dia dapat tak peringatan? Dapat peringatan. Tapi tidak memberi kesan kepadanya. Baik. Tuan-tuan, perempuan, penonton yang berbahagia. Cuba kita lihat. Nabi sering berdoa dengan doa dia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, kurniakan bagi aku ilmu yang ada manfaat. Ada ramai orang yang ada ilmu tapi dia tidak memberi manfaat. Ramai orang yang hafaz Quran tapi dia tak faham isi kandungan Quran. Ramai orang yang baca ayat Quran tentang sedekah tapi dia al-bakhilun wal kedukutun. Oh, tu kan bahasa kasar gitu. Tapi nak sebut bahawa bermanfaat. Jadi orang yang zalim adalah orang yang diberi peringatan. Kalau tak dapat peringatan itu tak apa. Tapi dia diberi peringatan oleh Allah dengan ayat-ayat Allah yang 6,236 ayat, tapi dia berpaling daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Malah bukan hanya dia berpaling, tidak taat dengan perintah Allah, malah dia langgar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan dia lupa apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Benda maksiat yang dia buat, dia lupa dan dia tak rasa berdosa. Ya, benda kesalahan yang lampau, dia tak nak istighfar dan tak nak minta ampun. Ini sifat orang yang zalim. Yang pertama tadi berpaling, tak mau ikut perintah Allah. Yang kedua, dia lupa. Dia lupa dengan sejarah lampau dia yang buat buruk kepada orang lain, yang meninggalkan perintah Allah, yang langgar larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dia lupa dan dia tak rasa apa-apa. Ini sebab tu bila kita belajar ini, ada orang tanya malam tadi saya live juga. Ya, malam tadi live dan ada orang tanya dalam program live tu, dia kata, "Ustaz, macam mana kita nak tahu tentang Lailatul Qadar?" Ya, Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Saya kata, kita tidak perlu tahu. Kita tidak perlu tengok rupanya bagaimana. Kita tidak perlu rasa apa perasaan itu. Tapi apa yang perlu buat adalah kita melibatkan diri pada waktu tersebut. Itu paling penting. Bila Nabi SAW menyuruh kita berada pada 10 akhir Ramadan. Kalau tak mampu, 10 ganjil yang akhir. Kalau tak mampu, Nabi sebut 29, 27, 25, 23, 21. Apa yang kita perlu buat? Kita bukan nak tengok pokok sejuk, air panas jadi beku, itu tanda ini. Bukan. Tanda tidak penting, rasa tidak penting, tetapi melibatkan diri pada waktu itu yang sangat penting. Beramal dan lainnya kita serah kepada Allah Ta'ala. Baik. Orang yang zalim tadi, yang pertama sekali, yang zalim ni maksudnya orang yang lalai lah. Orang yang lalai, yang kita yang rugi ni. Dia pertama sekali dia berpaling daripada perintah Allah. Yang kedua dia lupa dengan apa kesilapan lampau yang dia telah lakukan. Jadi dua hal ini, berpaling dan kemudian lupa. Maka apa Allah sebut? Sesungguhnya kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka.
Rupa-rupanya orang yang tak dapat peringatan, bacalah ayat Quran tentang apa pun dia tak rasa apa-apa. Datanglah corona virus 19 ke, esok 19 plus ke, apa lagi begitu begini, dia tidak menghadirkan apa-apa. Sebab apa? Sebab rupa-rupanya dengan sifat zalim dia itu, dengan dosa kezaliman dia itu, dengan kelalaian dia itu, Allah jadikan penutup kepada hati dia. Allah jadikan tutupan. Malah tutupan itu berupa satu tutupan yang berlapis-lapis, yang tebal, yang menyebabkan hati dia itu terhalang daripada memahami apa yang Allah cuba nak bagi kepada kita. Yang tu paling besar. Manusia yang ada hati tapi hati dah lama mati. Sebab tu ulama mengatakan bahawa ada manusia yang hidup 90 tahun tapi rupanya hatinya dah lama mati. Ada manusia yang hidup 17 tahun tapi mati dalam keadaan hati yang hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kita paling takut orang yang zalim, yang berpaling daripada perintah Allah, yang lupa dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan, dia tak nak minta ampun. Kenapa? Sebab hasil dosa itu Allah tutup dengan tutupan-tutupan, lapisan-lapisan atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni paling kita takut. Hari ni kita di-offer oleh Allah dengan Ramadan sekali lagi dalam hidup. Saya tahun ni alhamdulillah umur dah 50 tahun. Baru 3-4 hari lepas, 17 hari bulan, cukup 50 tahun. Maksud 50 kali Allah bagi Ramadan Al-Mubarak. Adakah kita termasuk orang yang ditutup lapisan hati kita, tak nak terima? Tak nak terima. Maka orang yang apabila di hatinya ditutup oleh Allah, maka dia akan jadi lalai dan dia terhalang memahami apa itu Ramadan. Sedangkan kalau tengok offer dalam bulan Ramadan, Allah tawarkan, puasalah wahai hamba-Ku, aku nak angkat kamu jadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. So sepatutnya dia berpuasa. Tapi kenapa dia tak berpuasa? Disebabkan hatinya ditutup dengan dosa-dosa dan maksiat yang dia buat. Okey, baik. Tawaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, orang yang puasa ni sentiasa mendapat pahala ni lebih besar daripada besar tanpa henti. Sebab puasa adalah satu ibadah yang Allah kata untuk Allah, dan Allah yang akan balas sebanyak terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hati mereka tertutup, maka mereka tak rasa, oi malam tadi malam 27 rupanya. Ada kemungkinan malam tadi adalah Lailatul Qadar, kan? Oh, tak sempatlah malam 27. Ada mungkin esok malam pula tu malam 29. Ada lagi. So bila hati manusia tertutup, dengarlah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Boleh dengar saja, tapi dengar itu hanya sampai di cuping telinganya. Percakapannya sampai di tengkorokkannya, tetapi tak sampai kepada hati dia. Nah, ini yang paling kita takut sekali. Ya, hasil daripada manusia yang lalai, yang zalim, maka dia berpaling daripada perintah Allah. Kemudian seterusnya dia lupa kepada Allah, dan kemudian Allah jadikan hatinya ditutup. Ada manusia yang hati dia taklah berapa tertutup sangat. Tiba-tiba bulan Ramadan dia pakai tudung. Tu kan. Esok dah sambut raya dia buka balik tudung dia tu. Tapi paling kurang dia perasan. Ada manusia bulan Ramadan tergedik-gedik nak pergi masjid, kan? Walaupun pada sepanjang tahun yang dulu dia tak pergi pun, tapi sekurang-kurangnya hatinya masih hidup. Ada kehidupan dalam hati dia tu. Maka sepatutnya dia mengambil ruang Ramadan untuk membuka penutup hatinya itu, agar dia memahami bila Allah bagi Ramadan, inilah teknik Allah mengampun dosa kita. Cuba bayangkan bila Nabi SAW sebut dalam hadis banyak, dalam hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya, Nabi kata man qama Ramadana, siapa-siapa yang bangun menghidupkan malam Ramadan, solat tarawih, buka puasa bersama keluarga, malahan kita sekarang ni sembahyang jemaah bersama dengan anak bini kita dan sebagainya, maka ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampun dosa mereka yang telah lalu. Malah Nabi sebut man qama lailatul qadr,
siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadr, maka ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampun dosa mereka yang telah lalu. Bayangkan bagi orang yang hati terbuka, maka dia itu mendapat dan memahami banyaknya pemberian Allah Ta'ala. Tapi bila hati dia tertutup, dia tak rasa apa-apa. Dia sibuk nak raya je kerjanya. Walaupun raya ni tak boleh pergi mana-mana pun, dia sibuk. Tidak salah seronok untuk menyambut hari raya, kerana dia ibadah. Tetapi jangan sampai kita padam hasrat untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, tuan-tuan, puan-puan, penonton sekalian di alam maya, jom kita cek sekejap. Inilah cara Allah nak mengampunkan dosa kita. Dosa yang kita buat 11 bulan yang lampau, tiba-tiba masuk Ramadan, Allah nak ampun dosa. Kita banyakkan istighfar. Sebab tu malam Lailatul Qadar kita disunnahkan dengan zikir dan doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau maha pemaaf, kau maafkanlah aku. Ya Allah, minta Allah beri kemaafan dan sebagainya. So kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hatinya tidak tertutup, dia akan merasai Allahur Rabbi. Rupa-rupanya Allah kata, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Banyaknya pahala Lailatul Qadr itu menyamai lebih daripada 1000 bulan. Kalau kita ikut matematik, 83 tahun 4 bulan. Lebih kurang 84 tahun lah kita kata. Malam tu sahaja Allah nak bagi pahala seumpama hidup kita 84 tahun. Bayangkan kalau kita mati umur 80, ada ekstra pahala lagi. Itu nikmat dia sangat-sangat besar. Maka sebab itu, perkara pertama, saya ulang balik, orang yang zalim, orang yang lalai, orang yang rugi. Pertama, dia berpaling daripada perintah Allah. Kedua, dia lupa akan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Sehingga akibat daripada berpaling dan lupa itu, dengan dosa itu dia tak minta ampun, Allah jadikan dosa itu tutup pintu hati dia. Tutup pintu hati dia sehingga dia tak faham apa sahaja yang Allah bagi kepada dia. Langsung dia tak faham. Ya, Allah tutup, malah Allah jadikan penyumbat pada telinganya. Dengarlah dalam radio, hayya 'alas salah, masjid hayya 'alal falah. Dia kata tak apalah, dia tak boleh buat apa. Kenapa? Disebabkan telinga itu disumbat, dipekakkan oleh Allah dalam mendengar kebaikan. Yang ni puncanya, dengan dipekakkan oleh Allah untuk mendapat kebaikan. Yang lain dia dengar. Ya, dia lagu Hindustan dia dengar. Ya, zindagi ek safar hai sohana. Yang tu dia dengar. Tapi apabila panggilan Allah dia tak dengar. Ya, pertama, hati dia ditutup oleh Allah dengan tutupan yang berlapis-lapis, dan kedua, Allah tutup telinganya dengan sumbatan-sumbatan, supaya dia memang tak dapat, dia akan jadi rugi, dia akan jadi lalai, dia akan terus berpaling. Dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk, kita bagi dia peringatan, maka keadaan mereka itu sama sekali lebih kurang yang sama, dan mereka sesekali tidak akan menerima petunjuk dan hidayah daripada Allah. Datanglah keampunan Ramadan berpuluh tahun dalam hidup dia, begitu juga orang lain berubah, memperbetulkan puasa, dia terus bersantapan sepanjang tahun. Orang lain berubah, melakukan macam kita sekarang ni, alhamdulillah. Saya alhamdulillah tahun ni dapat solat 5 waktu berjemaah bersama keluarga. Sebab dah PKP, tak boleh pergi mana. Dapat solat tarawih berjemaah bersama ahli keluarga. Dapat tahajud bersama ahli keluarga. Kenapa? Sebab tu bila hati yang hidup, dia memandang PKP bukan suatu penderitaan, tapi suatu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berlaku pula tu PKP dalam bulan Ramadan, dan Allah memberi ruang sangat-sangat banyak untuk kita melakukan kebaikan. Allah tak sibukkan kita dengan dunia. Dulu kita kata alasan nak baca Quran sibuk kerja, nak pergi sirim, nak pergi itu, nak pergi ini, kan kerja. Tapi PKP ni Allah tak bagi kerja, Allah bagi kita rehat. Nak tengok baca ke Quran, tak baca juga.
Kenapa tak baca? Disebabkan hati kita ditutup dengan berlapis-lapis oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesimpulan kepada ayat ini, orang yang zalim, orang yang lalai, mereka rugi dan sifat mereka itu selalu berpaling daripada perintah Allah. Allah suruh solat tak nak, Allah suruh zakat tak nak, Allah suruh buat baik semua tak nak. Dan mereka lupa kepada dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Yang haram dia cepat buat. Dia cepat itu, dia cepat ini dan sebagainya. Lalu dengan pertama itu Allah biarkan mereka berpaling, Allah biarkan mereka lupa dan mereka melakukan satu dosa yang sangat besar akibat kelalaian mereka itu. Allah jadikan dosa itu sebagai tutupan kepada hati mereka. Hati yang ada pada mereka sekadar organ hati, tetapi hati yang tidak pernah ada faham dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang apabila datangnya bulan Ramadan dengan offer-offer Allah Subhanahu wa taala dia tak rasa apa-apa. Dan bukan sekadar itu sahaja, Allah tutup pendengaran telinga mereka daripada mendengar kebaikan. Ya, jadi telinga dia ni hanya dengar perkara-perkara yang tidak baik, dan perkara yang baik ni dia tak dapat masuk dengan tutupan dosa itu. Maka jika engkau menyeru kepada mereka dengan petunjuk, maka mereka sesekali tidak akan menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita paling takut dalam surah Al-Kahfi surah 18 ayat 57 ni mengingatkan takut kita terus dalam keadaan lupa dan lalai, dan takut mati dalam keadaan lupa dan lalai. Yang ni yang paling kita takut. Baik. Daripada ayat ini kita tengok pula ayat yang selalu kita baca, iaitu dalam surah Al-Asr. Yang ni pun cerita tentang orang yang rugi. Bila Allah menyebut wal asr, demi umur. Peluang tak Allah bagi? Allah bagi banyak peluang. Ya, Allah bagi umurnya cukup banyak, tapi sayang. Ya, dua benda yang di awal tadi kita sebut. Pertama, dua nikmat yang selalu manusia lupa adalah dia punya masa lapang dia tu. Ya, masa sihat dan masa lapang. Dua masa. Dua, sihat dan lapang. Masa sihat, dia sering lupa daripada melakukan ibadah. Masa sakit, baru dia nak solat tahajud. Dia solat tahajud tu pun disebabkan dia harap Allah bagi dia kesembuhan, dan kemudian dia lupa pula. Ni hari ni banyak tuan-tuan, perempuan di alam maya yang sedang menonton, hati-hati. Perkara-perkara kelalaian ini dibobok atau dipujuk atau digoda oleh anasir-anasir jahat, sehingga manusia ini dia jadi benda-benda yang tidak baik. Sehingga ada manusia yang tak amal ni satu benda dah, dia berdosa dah. Yang kedua, yang beramal pun dia tidak ikhlas dan sebagainya. Ini sangat-sangat bahaya. Pada dulu, kita nampak orang salat tahajud dan qiyamul lail sendiri-sendiri, diam-diam, tak dengar suara, dan kita pun tak tahu dia qiyam ke tidak. Tapi sayang, pada saat sekarang, orang buat qiyamul lail dah ada live. Orang dah buat qiyamul lail, dah ada kamera. Orang solat tarawih tu, imam tu letak kamera di depannya tu, live solat tarawih, nak bagi tahu yang dia tu hafaz Al-Quran banyak. Ini semua ciri-ciri syaitan yang sangat-sangat merugikan kita. Sangat-sangat merugikan kita. Solat tarawih sepatutnya kita jadi imam, maka kita dengan anak bini kita dah selesai. Tak payah kita paparkan live Facebook kita pula. Tapi sayang, inilah yang kita katakan kelalaian. Baik. Dalam ayat ini Allah menyebut wal asr, demi masa, demi umur, demi peluang yang Allah pinjamkan kepada kita. Innal insana lafi khus, dia akan rugi. Orang lalai rugi. Orang yang rugi, kenapa dia rugi? Sebab dia lalai. Ya. Jadi sebab tu ulama menggambarkan berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, apakah faktor-faktor yang menyebabkan manusia itu menjadi lalai? Ya. Apakah asbab-asbab yang apabila datang Ramadan dia tak rasa apa-apa, datang Jumaat tak nak solat Jumaat, masa tak boleh solat Jumaat komplain pula nak pergi. Itu peliknya manusia. Ya, macam-macam lah kerajaan buat semua tak betul, ada je dia nak komplainnya. Allahu Rabbi. Baik.
Ulama menggariskan ada 4 hal di mana Al-Quran menceritakan, Allah menceritakan manusia menjadi lalai, manusia melakukan kemaksiatan, manusia lalai daripada melakukan dosa, manusia rugi dan sebagainya. Faktor yang pertama adalah syaitan. Itu faktor yang pertama. Memang janji syaitan ketika dia dikeluarkan daripada syurga itu, memang jelas bahawa syaitan, dia punya janji, dia akan mendatangi manusia daripada hadapan dan belakang, daripada kiri dan kanan, daripada atas dan bawah, dan tidak pernah akan membiarkan kita tertinggal. Syaitan tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia akan bersama kita, terutama di dalam mengelak kita melakukan kebaikan dan menyuruh kita kepada melakukan kejahatan. Baik. Apa peranan syaitan bagi menjadikan kita lalai? Pertama, syaitan halang kita daripada buat baik. Nak sedekah tak? Nak. Tak payahlah, buat apa sedekah? Kan, dia orang dapat duit BPN, iLestari pun dapat. Buat apa tak payah sedekah? Tu nampak. Jangan buat. Maksudnya, setan akan cuba untuk buat kita supaya jangan buat kebaikan. Maksudnya menghalang kita daripada melakukan amal ibadah. Sedangkan sedekah itu disebut Nabi adalah manusia yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan. Lajunya Nabi derma ni pada bulan Ramadan tu macam angin yang bertiup. Dengar orang susah je, zoom, zoom, zoom terus. Kita dengar orang susah je, tak apalah, biar je lah, dia tu malas. Tu kan. Lepas tu ada pula orang yang pergi tolong, kita kata dia nak menunjuk pula. Dan macam-macam lah. Ya? Maka setan urusan pertama melalaikan kita buat apa? Halang kita daripada melakukan kebaikan. Tetapi setan kadang-kadang dia kalah juga dengan kita. Kita ni kuat. Kita nak buat juga, nak sedekah juga. Maka setan akan kata peringkat kedua, dia tak halang dah, kau pergi sedekah, tapi bagi sikit-sikit cukup. Kan, dia tangguhkan sikit, dia tangguhkan jumlah, dia kata biar lambat sikit lah, bagi awal-awal kerang dia orang pakai habis. Gitu kan ya, dia tangguh. Atau kita nak solat jemaah, dia kata tak payah solat jemaah lah, solat sendiri sudah. Tapi kita nak buat juga, dia kata tak apa, kau pergi lambat sikit, agak-agak dah kamat baru pergi. Ataupun agak-agak tu iman dah nak pergi salam dah baru pergi. Dia menangguh kita melakukan kebaikan. Akhirnya kadang-kadang bila kita menangguh dan hilang waktu tu, tak sempat kita melakukan kebaikan. Masuk itu perkara pertama, dia menghalang. Perkara kedua, dia tangguhkan kita. Dan perkara ketiga, kalau kita menang juga, kita nak buat juga, tak apa. Dia kata, aku tak akan halang kau buat kebaikan. Aku tak akan lekakan daripada kau buat kebaikan. Tapi cuba kau tunjuk kat orang sikit kebaikan kau. Niat kita sudah rosak. Buat qiyamul lail ramai-ramai, buh kamera besar-besar. Kan ya, buat solat tahajud dan sebagainya. Lepas tu buh nombor akaun kat bawah. Tu pun satu lagi. Banyaknya perkara kita yang pelik-pelik. Awak buat qiyamul lail, diam-diam lah. Awak nak mengaji Quran, senyap-senyap aja lah. Walaupun ya kita tak tahulah apa yang dia buat, tapi sekarang ni kebaikan tak payah cerita. Allah Maha tahu. Tak payah cerita. Ya, sebab tu kalau tuan-tuan perasan orang yang pergi Mekah, pergi haji. Balik haji serban tak tinggal. Tapi tak lama 3 bulan tinggal balik. Sebab dia percaya pergi haji pakai serban. Rupanya pakai serban tu sunnah Nabi, tak pergi haji pun boleh pakai. Itu kan ya. Ada manusia kalau pergi umrah, balik umrah, Masya Allah, jubah tak pernah tinggal. Tak lama lepas 3 bulan, seluar pendek dia pakai gitu. Ya, maka ini kerja setan. Setan menghalang manusia daripada kebaikan, jadi dia kita lalai. Menghalang, menjadikan manusia menangguh-nangguh melakukan kebaikan, dia juga lalai. Setan mengajak kita untuk mengubah niat kita. Kau baca bagi panjang sikit. Ni nak solat tarawih ni, cuba letak kamera kat depan. Bolehlah orang belajar. Habis setan ya. Cuba kau baca panjang sikit. Orang tahulah awak tu hafal Quran. Ubah niat. Akhirnya bila ubah niat, manusia beramal bukan kerana Allah. Surah Al-Kahfi ayat 110 dia bagi tahu dah, orang yang syirik ini apabila dia beramal mencari redha selain Allah, ya, bila dia Allah ni setan ubah niat kita, maka kita akan jadi riak buat amal, menunjuk-nunjuk kepada orang lain.
Kita menjadi sum'ah. Orang tak tahu pun yang kita solat tahajud, tapi kita ambil gambar, alhamdulillah, buat status dalam Facebook, alhamdulillah selesai solat tahajud 8 rakaat, alhamdulillah. Tu nampak manusia tu, setan pusing, dia pusing niat kita, dan akhirnya apa jadi? Lalai. Apa jadi? Rugi. Apa jadi? Zalim kita terhadap diri kita sendiri. Maka ini faktor yang pertama, iaitu syaitan. Menghalang, menangguh dan mengubah niat manusia. Ya, 3 benda syaitan buat: menghalang, kemudian menangguh dan mengubah niat manusia. Halang manusia daripada buat kebaikan, tangguh manusia daripada buat kebaikan, dan ubah niat manusia. Akhirnya manusia buat kerana makhluk, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Faktor kelalaian yang kedua, ulama mengatakan bahawa hawa nafsu. Nafsu elok. Bila tambah hawa, maka jadi tak elok. Nafsu. Kita buka puasa kang, tengok kambing tergolik, memanglah selera. Kalau tengok kambing tak selera, itu pelik lah tu. Kan ya? Maka hawa nafsu buruk. Nafsu memang diperlukan. Okey, baik. Hawa nafsu ini, apabila kita buat, maka kita nak buat mengikut kita, hawa nafsu ni. Hawa nafsu ni mengajak kita buat mengikut cara kita. Kita nak buat amal, tapi mengikut cara kita. Ini bahayanya. Baik. Solat tahajud, Nabi buat di penghujung malam, tapi kita kata buat awal malam dah, lepas isyak. Tu kan ya. Hawa nafsu kata, Nabi suruh kita baca Quran ya, dengan berpada-pada supaya kita tidak menjadi lemah dan ada ibadah-ibadah lain yang boleh dibuat. Dia nak habiskan Al-Quran 30 juzuk dalam tempoh 24 jam. Contohnya hawa nafsu ya. Satu benda dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 53, Allah mengatakan innan nafs la ammaratun bisu. Nafsu ni dia mengajak manusia selalu kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ya, bila nafsu yang dapat rahmat, nafsu yang teringin nak buat kebaikan. Tapi nafsu yang dibiarkan, maka nafsu yang Allah sebut innan nafsa la ammaratun bisu, dia mengajak kepada kejahatan. So bila kita dedahkan diri kita kepada hawa nafsu, maka hawa nafsu kata tak payah puasa lah. Orang lain bukan tahu awak tak puasa, makan je diam-diam kat rumah. Kan. Bila kita turut hawa nafsu, tak payah baca Quran lah, handphone banyak. Hari ni kelalaian tentang handphone sangat-sangat buruk. Ya, buruk ni kita kata sangat-sangat buruk. Manusia boleh habiskan masa dengan handphone ni 24 jam, kalau ada 28 jam pun boleh. Tangan tak lenguh dia tengok video kat handphone dan sebagainya, tapi dia lenguh mata bila melihat Al-Quran. Maka itu hawa nafsu. Hawa nafsu, bila kita dedahkan diri kita kepada hawa nafsu, salat tarawih menjadi beban pada kita. Ya, jadi kita tak kuat nah. Padahal salat tarawih pada tahun ini alhamdulillah jumhur ulama 8 rakaat. Sebab buat sendiri. Dulu ya bergaduh 20 kan ya. Tahun ni alhamdulillah sebab kita kena jadi imam, maka jumhur ulama lah kita ambil buat 8 rakaat. Itu pun lawan qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad aja. Ulang ayat tu aja. Barulah perasan yang kita selama ni tak ngapal Quran. Barulah perasan. Tu pun kalau perasan. Rupa-rupanya surah lazim tak hafal, ulang itu. Ya, maka itulah nilai kehidupan manusia. Bila kita ikut hawa nafsu, maka hawa nafsu mengukuhkan kita menghadap TV 2 jam. Tapi untuk menghadap Al-Quran kita cepat menguap. Ya, itu jaga. So, ini satu, pertama syaitan, kedua hawa nafsu. So, kita jaga hawa nafsu supaya hawa nafsu kita ini dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ya, macam mana nak dapat rahmat? Hati kita biar dibuka, tutupan yang macam tadi tu ditutup. Hati itu sentiasa dibuka. So, kita teringin untuk melakukan kebaikan. Malam tadi dalam live saya dengan surau Ar-Rawdah Bandar Bukit Raja, ada orang tanya, Ustaz, macam mana nak beramal ni? Sebab saya ni rasa lemah je. Sebenarnya semua manusia lemah. Ustaz pun lemah kalau ikut nak tidur je.
Tidur, makan, tidur, beli kereta besar, itu je. Apa-apa yang disukai oleh hawa nafsu. Tapi kita kena ingat, Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, manusia dicipta dalam keadaan yang sangat dhaif, sangat lemah. So manusia lemah. So dalam beribadat, sifat yang perlu ada adalah paksa diri kita untuk ibadat. Paksa. Kalau kita kenapa tak puasa Isnin Khamis? Kan kenapa tak puasa Isnin Khamis? Sunat. Kenapa tak salat jemaah? Sunat. Kenapa tak sedekah? Sunat. Kalau semua sunat, bayangkan kalau puasa Ramadan sunat, bayangkan kalau zakat sunat, bayangkan kalau solat 5 waktu sunat, pakat menyunat aja kita. Tak ada teringinnya. Maka semua itu harus kita paksa diri kita. Apa sahaja perintah Allah Ta'ala, kita kena paksa diri kita untuk buat. Dan bila kita buat selalu, orang Melayu selalu kata, Allah bisa, tegal biasa. Solat tarawih pada malam pertama, kedua dan ketiga, kita rasa macam terbeban sikit. Tapi dah masuk malam 25, malam 26, kita rasa macam tak ada apa-apa dah. Relax saja. Walaupun kita memang dah baca pendek pun. Kita pun dah baca pendek. Maka ini kebaikan. Ya, kita perlu jaga hawa nafsu, dia akan buat kita supaya tinggal ibadah dan kita jadi lalai. Dua perkara. Perkara yang ketiga, faktor kelalaian manusia adalah dunia. Dunia. Ya, dunia ni ulama kata dia selalu membuat manusia sibuk. Dunia manusia nak solat subuh berjamaah tak boleh, kena keluar awal pergi kerja. Dalam perjalanan masuk waktu. Pergi kerja sampai kat pejabat 6.45, solat di akhir waktu. Jadi manusia lambat. Dunia membuat kita sibuk dengan al-mal wal banun, harta dan anak pinak. Sibuk hantar anak pergi asrama gitu gini, sibuk jaga pejabat kita, sibuk, semua sibuk. Sehingga dunia, kalau kita tak jaga betul-betul, dunia menghalang kita daripada mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia meletihkan kita di siang hari sehingga membuat kita tak dapat bangun tahajud. Dunia menjadikan otak kita ni berfikir tentang duniawi sehingga tak ada ruang langsung nak berfikir tentang ukhrawi. Ini perkara yang sangat-sangat besar. Dunia, kalau kita mikir bangun pagi lah, kalau fikir pasal dunia, memang tambah-tambah orang perempuan lagi beban. Dia fikir tentang suami dia nak pergi kerja. Kalau yang bulan biasa nak sarapan pagi, nak itu, nak ini. Fikir pasal anak-anak. Dia start kereta hantar anak ke nursery, yang hantar itu. Oh, Masya Allah. Dunia. Ya? Kita pula tu kerja. Orang lelaki ni kerja. 20 hari bulan gaji. Masuk, accountant kata dah masuk gaji. Balik di rumah check dekat account. 3 suku dah habis dah duit. Rupanya bank potong. Habis. Kerja, duit habis. Kerja, duit habis. Kerja, duit habis. Kan? Kalaulah kerja itu tak jadi ibadah, maka kita dengan orang kafir sama je. Kita dengan hayawan dan binatang sama je. Maka sebab itu, kita jaga dunia, jangan biar dunia menguruskan kita. Tapi kita menguruskan dunia seperti mana yang diterjemahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan kerjaya kita jangan sampai terhalang perkara-perkara wajib yang perlu kita buat. Urusan kerjaya kita jangan sampai terbabit dalam urusan haram, riba, rasuah dan sebagainya. Jadi dunia sangat menyibukkan kita. Kalau kita fikir, kejap cek CIMB. Kejap CIMB klik. Duit banyak. Lepas tu cek Maybank to you. Lepas tu cek RHB. Banyak benar duitnya. Ya, itu dan ini kita sibuk tentang nak bayar hutang kereta, nak bayar itu, nak bayar ini. Memang dunia adalah satu yang sangat menyibukkan. Jadi dunia adalah faktor ketiga menyebabkan manusia lalai, sehinggalah dunia menyebabkan manusia mencari Allah di penghujung waktu salat. Salat zuhur 1:12 minit. Dia cari Allah kira-kira 15 minit sebelum asar. Kan ya. Habis solat asar, kasih salam, azan asar. 2 in 1. Tu. Kalau diberi pilihan kepada kita, kita nak jamak semua 17 rakaat pada waktu subuh, yang lain tak payah solat dah. Kalau diberi pilihan. Itu manusia.
Itu manusia. Maka dunia dia sangat menyibukkan. Dunia menyebabkan manusia hanya berdoa dikala dia rasa dia perlukan Allah Ta'ala. Dikala dia perlukan Allah. Masa dah bankrupt, ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang tambahilah, rumahku kecil besarkanlah, hartaku sikit banyakkanlah, biniku 1/4kanlah. Doa merapu-rapu doanya. Ya, maka dunia sangat menyibukkan kita. So apa yang kita perlu buat dengan dunia sebelum dunia melalaikan kita? Kita harus kendalikan dunia berdasarkan kepada Al-Quran, bersandarkan kepada hadis Nabi SAW. Dan faktor kelalaian yang keempat, ya, mula syaitan, yang kedua hawa nafsu, yang ketiga dunia, dan yang keempat adalah manusia. Manusia menyebabkan manusia lain menjadi lalai. Manusia. Dalam keluarga kita ada suami, ada anak-anak, ada mak bapak, ada seluruh pasangan hidup dan sebagainya. Dan ada di antara manusia sesama manusia ini mengajak manusia kepada kejahatan, mengajak manusia kepada kelalaian, menghalang manusia daripada melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dalam keluarga, suami ingin melakukan kebaikan, tiba-tiba dihalang oleh isterinya. Suami teringin nak jaga mak dengan ayahnya, isterinya kata tak payah, adik-beradik awak yang lain pun ada. Dalam keluarga kata, isteri cuba untuk buat kebaikan, tapi suami menggunakan kuasa vetonya menghalang isteri buat kebaikan. Dalam keluarga kita, mak bapak teringin untuk melakukan ketaatan pada Allah, tapi mereka diuji dengan anak-anak yang lawan perintah Allah Ta'ala. Dalam keluarga kita, anak-anak yang teringin berubah dan berubah, tapi mereka sedih kerana mak bapak mereka masih tinggalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dunia, kadang-kadang manusia mengajak kepada kelalaian ni banyak. Imam dalam kitab tasawuf, Imam Al-Ghazali pernah menyebut dalam kitabnya Ihya, dia menyebut bahawa manusia ni, setan pada akhir zaman sudah relax. Setan di zaman Nabi SAW tak mampu lawan Nabi, tak mampu nak goda para sahabat, sampai kepada zaman selepas zaman sahabat, pergi kepada zaman tabi'in, tak mampu lawan. Zaman tabi'in tak mampu juga lawan. Zaman salafus salihin sampai kepada zaman kita ini, setan menjadi mudah kerja, ya. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, manusia sudah mengambil alih kerja-kerja setan. Setan pada waktu sekarang boleh ambil kerusi Ogawa, letak duit RM1, gede. Dia boleh misin badan dia. Nak menunjukkan bahawa sebenarnya manusia sudah melakukan kerja-kerja syaitan. Kerja-kerja dengki sudah dilakukan oleh manusia. Kerja-kerja fitnah sudah dilakukan oleh manusia. Kerja-kerja umpat-mengumpat sudah dilakukan oleh manusia. Apa-apa sahaja kerja-kerja yang membawa kejahatan sudah dipimpin oleh manusia yang rupanya manusia tapi sifatnya syaitan. Maka sebab itu kalau kita baca dalam Al-Quran, kita akan jumpa dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat yang ke-112. Surah An'am surah yang ke-6 ayat 112. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahawa ada dua jenis syaitan. Asyayatinal ins wal jin. Setan yang pertama adalah setan daripada manusia, dan setan kedua setan daripada jin yang original. Allah sebut asyayatinal ins, setan manusia dulu Allah sebut. Setan yang original nombor 2. Kenapa ya? Disebabkan ulama tafsir menyebut setan manusia lebih jahat daripada setan original. Setan original dengar azan hayya ala salah, lari sampai terkentut-kentut. Hadis Muslim. Dia takut dengan azan tu. Kita setan manusia hayya alal falah, lari tidak, datang pun tidak. Tu kan. Rupanya manusia terlebih setan daripada setan.
Setan original bila dia datang kepada kita, Nabi ajar baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lari setan. Baca ayatul kursi, lari setan. Setan manusia bila dia datang kepada kita, mengajak kita kepada kejahatan, kita pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia jawab bismillahirrahmanirrahim. Itu manusia. Jadi kita paling takutlah, ya. Jadi ini faktor dia. Manusia yang ditimpa kezaliman dengan sifat kelalaian dia tadi itu, puncanya adalah pertama daripada syaitan. So kita kena banyak amal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita kena rapat dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, hawa nafsu. Hawa nafsu macam mana nak lawan? Nah, hawa nafsu lawan paling baik adalah dengan puasa. Dan kita berada pada tempat yang betul, ya. Yang ketiga, dunia. Dunia, macam mana kita nak lawan dunia ini? Ambil dunia untuk akhirat, bukan mengambil dunia untuk dunia. Saya selalu menggunakan kata-kata mudah. Ingatlah bahawa dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat kita meninggal, sedang akhirat itu tempat kita kekal. So simple. Dunia ini bukan tempat tinggal. Ini sementara ini. Yang kita sebut tadi itu kan, ya, zindagi ek safar hai suhana. Manusia ni hidup dia macam musafir. Musafir. So dia lahir, kemudian sampai waktu dia mati. Itu saja, habis. So dia ada permulaan, dia ada noktah dan pengakhiran. Jadi manusia ni dunia ni bukan tempat tinggal. Ini tempat ujian dia saja, tempat dia cari kebaikan banyak. So dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Sepatutnya kita fikir, ya Allah, macam mana aku ni, ya, macam mana aku ni, macam mana tengok orang ni mati, aku masih belum bersedia dan sebagainya. Maka kita sepatutnya dapat pengajaran dan mauizah daripada kejadian sekeliling. Dan ingat, yang ketiga sebut akhirat itu tempat kekal. So apa yang kita perlu buat? Ambil dunia ini untuk akhirat. Ambil dunia untuk akhirat. Keluar daripada rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Semua urusan yang kita kerja kat Sirim ni, dia jadi ibadah. Kita dapat gaji penuh dengan keberkatan. Ya, semua kan jadi ibadah. Kita keluar ke PKNS, pergi beli baju raya untuk anak-anak, jadi ibadah. Beli pakaian yang menutup aurat, beli pakaian yang sedang-sedang dan sederhana. Ini semua kita nak jadikan dunia sebagai jalan kita mencari akhirat. Baik, habisnya yang keempat adalah manusia. Setan, hawa nafsu, dunia dan manusia. So manusia ni dia memang sifat dia begitulah. Manusia, dia kalau dia jaga diri dia akan lebih hebat daripada malaikat. Tapi manusia bila dia lalai, kembali kepada tajuk kita, bila dia lalai, maka dia lebih buruk pada hayawan. Lebih buruk pada hayawan. Tuan-tuan perempuan, pada penonton di alam maya, cuba kita tengok. Kita tak pernah nampak anjing buang anaknya dalam tandas, dalam mangkuk tandas, yang kita jumpa anak orang. Kita tak pernah jumpa anjing buang anaknya dalam tong sampah, tapi kita jumpa anak orang. Kita tak pernah nampak anjing buang anaknya daripada tingkat 19 turun ke bawah, melainkan anak orang yang campak ke bawah. Kita tak pernah nampak. Sebab tu akhirnya kita melihat manusia kalau dia lalai, dia tidak mengambil agama, dia tidak memanfaatkan hidupnya, maka dia itu lebih buruk daripada haiwan. Tambahan pula, haiwan pula dia ada otak, tak ada akal. Kita ada otak, berakal. Maka sepatutnya akal ini untuk apa? Akal ini bagi mengukuh dan meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu faktor kelalaian. Daripada kita sebut bahawa lalai itu suatu kezaliman, mereka tinggal perintah Allah, mereka lupa dosa-dosa mereka, dan Allah tutup hati mereka, Allah tutup pendengaran telinga mereka. Kenapa mereka jadi lalai? Mereka lalai kerana setan, mereka lalai hasil daripada hawa nafsu, mereka lalai hasil daripada dunia yang menyibukkan mereka, dan mereka lalai kerana ada manusia lain yang mengajak mereka kepada kejahatan. So apa jalan penyelesaiannya? Ya, apa jalan penyelesaiannya? Maka ulama bersandarkan hadis-hadis baginda Nabi SAW mengajar kita yang pertama, minta ampun dan istighfar. Pada 10 malam yang akhir Ramadan ini, kita malam ni insya-Allah 28, ya. Kita ambil ruang ini, paling banyak apa yang kita perlu buat adalah istighfar. Macam mana bentuk istighfar?
Yang paling simple istighfarnya adalah astaghfirullah. Pendek. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Kalau rasa kita ada dosa besar, ulama kita tambah astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ampuni aku ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Ya, ataupun nak istighfar yang panjang-panjang pun tak ada masalah. Tapi kalau tanya saya, guna je istighfar yang pendek, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi kita memahami kenapa kita istighfar. Ya Allah, tolong ya Allah, ampuni dosa aku, sebab aku ni kalau kau tak ampuni ya Allah, habislah hidup aku, sia-sialah. Ya Allah, tolong bantulah aku macam ni, macam ni. Dan sebab tu kalau kita minta, Allah ni dia Maha Pemaaf, dia Maha Pengampun, maka Allah ni dia tak pernah berhenti memberi keampunan. Bayangkan kadang-kadang kita alpa, kita lalai buat dosa, tapi hari ni nampak hidup bahagia. Hidup bahagia. Sahur dia lebih banyak daripada orang lain bersahur. Kan? Dia yang tak puasa pergi ke bazar Ramadan lebih awal daripada orang puasa. Kan, rezeki berlimpah ruah. Dalam keadaan dia tinggal puasa, dalam keadaan dia ditinggal solat dalam bulan Ramadan, Allah masih izin dia dapat BPN 1,600. Kan? Ada M40 dapat lega 1,000. Ya, ada macam-macam Allah bagi pada dia. Maka Allah ni sifat dia Bismillahirrahmanirrahim. Allah ni dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka beristighfarlah banyak-banyak siang dan malam pada bulan Ramadan, jalan penyelesaian untuk mengelakkan kelalaian. Istighfar. Yang kedua, apa yang kita perlu buat adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Mengisi masa kita dengan penuh kemanfaatan, kerana ayat Allah itu adalah kitab yang maha besar. Al-Quran ni adalah manual book bagi seorang manusia. Macam kita beli washing machine, dia ada manual book dia itu kan. Al-Quran tu adalah manual book. So baca Al-Quran, isikan doa dalam hidup kita ni dengan baca Al-Quran, sebelum kita lalai dengan benda lain. Hari ni tak buka Al-Quran, mushaf tu pun tak apa, dalam handphone kita ni pun dah ada Al-Quran. Masalah kita download dah 6 tahun, bacanya belum. Asyik update aja. Masa bila pasang Quran, masa rasa macam jin kacau. Masa tu itu pun bukan baca, pasang aja. Itu jadi masalah manusia. Ya. Yang ketiga, apa yang kita nak buat untuk penyelesaian ini, bagi ruang besok bila dah ada ruang untuk bagi kita, maka sekarang ni jaga solat jamaah. Solat jamaah menghadirkan dekatnya kita pada Allah. Sebab biasanya solat jemaah ni akan buat di awal waktu. Kalau solat sendiri kejap le, ya kan? Tapi solat jemaah ni buatlah macam kita dalam keluarga hari ni, betul-betul masuk saja azan. So cuma ulama menggariskan beberapa hal. Ulama kata orang yang terbaik di antara yang terbaik adalah manusia yang mencari Allah sebelum dicari oleh Allah Ta'ala. Lagi 10 minit, lagi 5 minit nak azan, dia dah ready siap dah. Nak azan dah, dia ready siap, pergi ambil wuduk, pakai baju dan sebagainya, tunggu panggilan Allah Ta'ala. So sebelum dipanggil, dia ready, dia rindu, dia teringin nak jumpa Allah Ta'ala. Golongan kedua adalah apabila dipanggil, dia terus pergi. Golongan ketiga, dia tangguh. Dan golongan ini sangat bahaya, takut dia tangguh itu menyebabkan dia meninggal dan tidak sempat menerima panggilan daripada Allah Ta'ala. Kita takut bila hayya ala salati, hayya ala falah, kita tangguh, kita jadi seperti mana ayat yang kita baca tadi tu, bahawa Allah tutup pintu hati kita, Allah tutup pendengaran telinga kita. Ya? Jadi pertama istighfar, kedua baca Quran, ketiga jaga solat jemaah, dan keempat cari kawan yang boleh ingatkan kita kepada Allah. Berkawan dengan orang yang selalu pergi masjid, insya-Allah tak lamalah kita akan dapat ke masjid. Berkawan dengan orang yang rajin sedekah, paling tidak kita tolong angkat barang dia pun jadilah.
kan? Berkawan dengan, seperti mana Nabi kata, berkawanlah kamu dengan penjual minyak kasturi. Kalau kita tak ada duit, tak mampu beli, maka bila bersalam dengan dia, dekatlah juga bau-bau bekas-bekas itu. Jangan berkawan dengan penjaga dapur arang. Bukan, kita tak kena api, kita tak kena arang, tapi bila kita kawan dengan dia, paling tidak bau asap kena dengan kita. Kan ya, awak tak merokok, bulan biasa ni awak tak merokok, pergi duduk di restoran, duduk dengan kawan-kawan grup yang merokok, awak balik rumah bini akan tanya, awak merokok ke? Bau tu melekat, ya. Jadi kita untuk cari kekuatan, sebab kita tak kuat. Untuk ketika bersendirian kita sangat tidak kuat, maka jalan penyelesaian kita, pertama minta pada Allah dengan istighfar, kedua jaga bacaan Al-Quran, ketiga jaga salat jemaah, dan keempat cari kawan yang ingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah moga-moga kesimpulan kita yang kita nak ambil hari ini, tolong jangan lalai, kerana lalai itu sebuah kerugian, kerana kerugian itu sebuah kezaliman, dan kezaliman itu meletakkan kita dalam keburukan dan neraka jahanam. Ya, buanglah sifat kelalaian tersebut, muhasabah diri. Umur kita sedang berlalu pergi. Ketika datangnya kita punya hari jadi, itu tanda kita semakin dekat kepada mati. Bukan tanda panjang umur. Semakin singkat waktu umur kita, maka kembalilah segera kepada Allah sebelum Allah kembalikan kita kepada dunia yang satu lagi. Ya, sampai di sini dulu. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Kita tutup dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami mohon padamu, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Dosa teman sepejabat kami ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadarmu ya Allah. Ya Allah, berkati kami dengan Lailatul Qadarmu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami dengan Lailatul Qadarmu ya Allah. Ya Allah, hindari kami dari COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, hindari kami dari bala bencana ini ya Allah. Ya Allah, jauhi kami dari virus yang kami bimbangi ini ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram, jadikan Ramadan ini penentu kami menjadi ahli syurgamu ya Allah. Jadikan Ramadan ini penentu kami dihindarkan dari bakaran api nerakamu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.